Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala dapat kita kumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung atau mulakan balik sebenarnya lebih tepat kelas pengajian kita berkenaan dengan sorof asas bagi bahasa Arab, di mana tempoh yang lama kita cuti, saya sendiri peribadi revise baliklah tajuk yang kita dah belajar, dan saya dapati ada kepentingan untuk tukar buku. Tak, buku yang kita pakai, yang beli, yang buku cerita tu kita akan gunakan insya-Allah. Yang Qiraah Ar-Rashidah tu, yang karangan Abu Hasan Ali An-Nadawi tu, kita akan baca sebagai bahan literature, tapi bahan penambahan mufradat dan kalimah. Tapi buku nota ataupun tajuk pecahan perbincangan tentang ilmu sorof ni, saya cadangkan untuk tukar buku barulah. Lama sikit kita ya biasalah, bila kita lama duduk belajar atau duduk mengajar ni, kita tengok option tu masih terbuka untuk kita tukar buku. Alhamdulillah, kita bukannya ada peperiksaan khas untuk untuk hadapi SPM ke STAM ke dan sebagainya. Maka tak jenuh jugalah, tapi alhamdulillah kerana kita tak ada tak ada halangan tersebut, saya cadangkan untuk tukar buku baru. Yang saya tengok pecahan buku ni agak bagus dalam masalah penjelasan berkenaan dengan tajuk sorof. Dan bahkan dia bagikan pecahan tu dengan tepatlah, dengan kedudukan yang bagus untuk kita bincangkan sorof dari dua sudut, sudut sorof untuk untuk fi'il dan untuk isim. Dan insya-Allah saya akan share kejap lagi muka surat depan bagi buku kitab yang kita baca insya-Allah. Ni patutnya sebenarnya kalau ikutkan kepada cadangan asal kita, kelas kita dah start secara fizikal, tapi oleh kerana kerana tak dapat dielakkan, kita terpaksa dapat buat online balik. Ni semua Allah Taala angkat daripada kita bala penyakit ni. Kita tahu bahawa Allah Taala bagi jadikan dia rahmat untuk orang beriman, tapi dalam masa yang sama kita punya sekatan untuk kehadiran tu payah sikit. Jadi semua Allah Taala angkat dari kita penyakit ni. Allah Taala tahu kenapa dilambatkan dan kenapa Allah Taala jadikan keadaan macam ni, dan Allah Taala Maha mengetahui, Maha bijaksana, dan tidak ada benda yang Allah Taala aturkan kecuali baik untuk kita. Kita syukur dengan Allah Taala punya pujian, tapi dalam masa sama kita tak nak kesusahan tu berterusan. Baru ni patutnya dah macam kurang dah, tapi oleh kerana tak ada taat kepada pemerintah, ada orang pula sebarkan teori konspirasi. Dia kata apa yang jadi pada orang ramai sekarang ni bukanlah apa-apa, bahkan konspirasi sahaja, dan hasil dia jadi sekarang kita lihat nak meningkat balik, nombor tu jadi 2 angka balik. Sedangkan itu mula-mula tu dah sebelum Zulhijjah, kaedah ketika ni, pada itu memang kita kata dapat kurang, tapi lepas tu naik balik. Jadi Allah Taala beri ingat pada kita, dan kita sepatutnya ikut sunnah, jangan lawan pemerintah. Ikut saja pemerintah suruh. Walaupun kita ada idea, kononnya kita pandai baca berkenaan dengan teori konspirasi dan sebagainya, jangan kita menyebabkan fitnah, merosakkan masyarakat. Baik. Okey, jadi kitab yang kita akan pakai, yang kita mula baca insya-Allah hari ini, kitab berikut, Syadul Uruf, Syadul Uruf fi Fanni Sarf. Yang buku ni sekejap satu buku Syadul Uruf
Arfi fi Fanni Sarfi. Dikarang oleh Ahmad bin Muhammad bin Ahmad Al-Hamlawi yang mati tahun 1315. Okay. Dan kita insyaAllah akan baca buku ni dan kita akan gunakan sebagai teks lah untuk ni. Dan sebenarnya buku ni kalau ikutkan kepada sekolah-sekolah agama kita di Malaysia pun buku ni pernah dipakai lah. Saya ingat memang ada sekolah agama pakai buku ni untuk dia punya asas ataupun basic bagi tajuk pengajian surah. Jadi kita insya-Allah akan baca buku ni dan gunakan dia sebagai asas untuk kita mengenal ilmu surah. Okey. Ya okey. So kita macam biasalah ambil daripada mukadimah dan mulakan daripada perbincangan kita daripada apa yang dikarang oleh pengarang buku ni dan kita akan tengok. Pecahan dia saya tengok bagus. Pecahan dia bagus. Kalau dipecahkan cara dia pecahkan fi'il tu dengan tertib yang elok untuk kita tahu bila kita kata fi'il apa benda pecahan yang kita patut tahu. Yalah kita tahulah macam fi'il madi mudhari' amar tu. Kita ada fi'il madi mudhari' amar, mabni mu'rab. Kita biasa itu asas basic tapi dia pecahan kat sini dia lebih luas sikit. So saya rasakan penting untuk kita ambil pengertian di sini. Baik. Kita mulakan qala al-muallif rahimahullah khutbatul kitab. Khutbah atau pendahuluan bagi kitab. Dia kata Allahumma inna nahmaduka ya musarrifal qulub. Sesungguhnya kami ya Allah, sesungguhnya kami memuji Engkau wahai ya membolak-balikkan akan hati ala mazidi ni'amika di atas tambahan nikmat Engkau mutaradifi jawadika wa karamika dan di atas silih bergantinya kemurahan Engkau dan kemurahan Engkau, pemberian Engkau dan kemurahan Engkau, ghamratana bi ihsanika dan juga ghamartana Engkau telah limpahkan kami dengan ihsan Engkau. Alladhi masdaruhu mujarrad fadlika, yang sumber ihsan Engkau ni hanyalah semata-mata kelebihan Engkau, bukan sebab amal kami, bukan sebab kerana kebaikan kami, tapi kerana semata-mata Engkau ada kelebihan. Wa syamil tana bimudha'afi ni'amika wa taulika, dan Engkau telah liputkan kami meliputi syamila maksud dia meliputi bimudha'afi dengan gandaan ni'amika nikmat-nikmatmu wa taulika dan juga pemberianmu. Fa subhanaka ta'ala sifatuka, maha suci Engkau ya Allah, maha tinggi akan sifat Engkau, ala ansyabihin wal misal, daripada keserupaan dan juga contoh. Banyak orang cakap ni. Cek dia kata ya buku baru. Nanti saya inikan balik. Saya akan share balik buku ni. Cuma sekarang ni ikut tengok daripada apa yang saya postkan dekat share screen. Nanti dengar saya terangkan. So macam biasalah kita baca kitab Arab ni untuk belajar surah juga. Nak biasakan mata kita dan juga pendengaran kita dengan kalimah-kalimah Arab. Asyik dengar bahasa Melayu je memang kita masalah juga. So kita baca kitab Arab lah. Maka fa subhanaka, maka maha suci Engkau ya Allah, ta'alat sifatuka, maha tinggi akan sifat-sifat Engkau, anisyabihi wal misal, daripada keserupaan dan juga contoh. Wa tanazzat af'aluka, dan bersih perbuatan-perbuatan Engkau, aninaqsi wal i'lal, daripada kekurangan dan juga kecacatan. La rada lima madi amrika, tidak ada penolak. La rada, tiada penolak, lima di Amerika, bagi yang berlalu, yang berjalan daripada perintah Engkau. Wala wusula li qadarika haqqa qadrik, dan tidak ada sampai untuk untuk qadrika, qadar Engkau, tidak sampai untuk kepada nilai Engkau, haqqa qadrika, sebenar-benar nilaian Engkau. Mana kalau orang terpuji Allah Ta'ala ke, sanjung Allah ke, tak ada siapa boleh mencapai tahap benar-benar kena dengan nilai Allah Ta'ala. Kerana tak siapa mengetahui ketinggian kebesaran Allah Ta'ala kecuali Allah Ta'ala saja. Nastamtiruka ghaisa salawatika alhamiyah, kami minta hujan kepada Engkau, akan limpahan hujan selawat Engkau yang melimpah,
wa taslimatikal bahirah al-bahiyah, dan juga salam engkau yang bersinar dan juga yang bergemerlapan, ala nabiyika, ke atas nabi engkau, insani ainul wujud, insan bagi semua kewujudan, al-mushtaqqa min sati nurika kullu mahmud, yang dikeluarkan daripada sinaran cahaya engkau semua yang wujud. Nama dia Muhammad al-Mustafa, Muhammad yang terpilih, min khairil alamin nasaba, yang daripada sebaik-baik sekalian alam dari segi keturunan, wa arfa'uhum qadra, yang paling tinggi di kalangan yang sekalian alam ini dari segi nilai kadar, wa asyrafuhum hasaba, yang paling mulia di kalangan mereka dari segi masalah kedudukan, alladhi saghara bi tashihi azmihi jaisyal jahalah, yang mengecilkan dengan sahih azam baginda akan tentera kejahilan, wa mazzaqa bi salimi hazmihi syamlad dalalah, dan dikoyakkan dengan keelokkan akan kedudukan dia atau akan kedudukan keputusan dia, kesungguhan dia, barisan kesesatan, wa ala alihi mazahiril hikam, dan ke atas keluarga baginda zahir akan segala hikmah-hikmah, wa sahbihi masadiril, yang ke atas keluarga baginda yang penzahiran bagi kebijaksanaan, dan ke atas sahabat baginda yang sumber bagi kesungguhan, alladhi mahadu bila fi jam'ihim al-maqrun, yang mereka telah mempersiapkan dengan silih berganti himpunan mereka yang bergandingan, bisadadi, dengan ketepatan, sabilal huda, mereka sediakan jalan petunjuk, wa ma'alimar rasyad, dan juga petanda-petanda bagi petunjuk. Wa ba'du, sesudah daripada pujian Allah Ta'ala selawat atas Nabi, faman tazama iqada ilmi illa wasarfi wasituhu, sebenarnya tidak ada lurus lingkungan atau ikatan bagi ilmu kecuali saraf menjadi pertengahannya. Sebenarnya kalau kita belajar apa saja pun, kalau saraf tak tahu masalah, sebab kita pernah sebutkan, kita kata saraf ni, ilmu saraf ni dia macam mak. Ilmu nahwu, grammar macam bapa. Sebab ilmu grammar ni dia menentukan akhir kalimah. Sedangkan kelahiran bentuk kalimah itu sendiri adalah daripada ilmu saraf. So dia kata tak ada lurus ikatan ilmu kecuali saraf lah pertekahannya. Walar tafa'a manaruhu, dan takkan meningkat menaik akan menara bagi ilmu, illa wa huwa qa'iduhu, kecuali saraf inilah akan berasas ataupun base atau tapaknya. Idh huwa ihda da'amil adab, kerana saraf ni, ilmu saraf ni adalah salah satu da'amil adab, tiang akan kesusastraan atau adab. Da'amah tu tiang lah. Wa bihi tu'rafu si'ata kalamil arab, dengan ilmu saraf ni diketahui sa'ati, keluasan, kalamil arab, kata-kata orang Arab. Tanjali faraidu mufradatil ayatil Qur'aniyah, yang akan menjelma ketunggalan ataupun keunikan mufradat, kalimah-kalimah ayat-ayat Al-Quran, wa ahadits nabawiyah, dan juga hadis-hadis nabawi. Ni kalau ada masalah boleh tengok balik video ni, boleh tengok balik. Wa huma alwasitatu fil wusul ila sa'adatid diniyah wa dunyawiyah, dan dua-dua tu Quran, ayat Quran dan hadis-hadis nabawi, kedua-duanya adalah perantara atau jambatan perantara dalam untuk sampai kepada kebahagiaan keagamaan dan juga keduniaan. Wa kana mimman tatalla'a li rashfi afawihi, kata, dan wa kana mimman tatalla'a li rashfi afawihi wa tatallaba jam'a tafariqihi talabatu madrasil ulum fa innahum ahadu quwa min kulli janibin. Okey, dia kata termasuk, dia kata sebenarnya daripada kumpulan ni adalah terjadi daripada yang sering menjenguk kepada meratakan akan ufuk dan mencari untuk menghimpunkan pecahan-pecahan ni adalah para pelajar Madrasah Darul Ulum. Madrasah Darul Ulum dekat Mekah, tak salah, Darul Ulum. Dia dua tempat. Darul Ulum ni banyak tempat nama pakai Darul Ulum. Mesir pun ada Madrasah Darul Ulum. Yang di Mekah pun ada. Jadi mereka ni fa'innahum ahadu quwa bi. Kerana mereka ni adalah salah satu kekuatan padaku
min kulli janibin, daripada semua sudut. Dia maksudnya kadang-kadang orang memang guru-guru ni mengarang berdasar kepada keperluan anak murid dia. Bila tengok anak murid dia perlu sangat kepada satu ilmu, diorang pun mula mengkaji dan juga menyusun. Okey. Wa kana min mitlabi fihim aktsaru min talibi. Dia kata wa kana mitlabi fihim adalah tuntutan kepada mereka lebih banyak daripada yang menuntut. Okey. Maksudnya yang diminta itu, yang dikehendaki daripada mereka ni lebih banyak daripada yang meminta. Dan diorang minta sikit tapi diberikan lagi banyak. Fama wasa'ani illa an ahfadhal ilma bi badlihi. Maka tiada ruang untuk aku kecuali aku hafal ilmu ni dengan usahanya. Wa alla adanna bihi ala ahli, dan jangan aku sorokkan dengan ilmu ni ke atas orang-orangnya. Siapa nak belajar aku patut sebarkan. Fasarrahtu nawazira al-bahthi fi fijal qawaridi. Lalu aku pun lepaskan akan nawaziral bahthi, pandangan-pandangan kajian pada ciruk-ciruk pembahasan. Waba'astuha fi talabi syawaridi. Dan aku lepaskan, aku bangkitkan akan semua sekali cara kajian ni untuk mendapatkan akan segala yang bersirakan. Fakta fatil asar. Maka dituruti akan jejak-jejak hatta atat bil mabda'i wal khabar, mubtada'i wal khabar, sehingga bermula, sehinggalah datang dengan mubtada' dan khabar, mana permulaan percakapan dan juga perkhabaran. Tsumma ja'altu umayyuz sahih min alil. Bila aku mula, lepas aku kumpul semua sekali, dia kata aku jadi bezakan di antara yang benar daripada yang sakit. Mana-mana yang betul dan salah, aku cek balik. Wa udi'u ma maqtataftuhu ma aqtatifuhu, dan aku letakkan apa yang aku telah kutip min simaril kathir, daripada hasil-hasil yang banyak, fi sahlil qalil, dalam sedikit yang dalam mudah yang sedikit. Mana benda tu banyak tapi aku jadikan dia ringkas. Faja'a bihamdillah kitaban, maka dia datang ilmu ni alhamdulillah dengan pujian kepada Allah Taala, satu buah kitab taruqu ma'anihi, yang dia indah akan pengertian dia, wa tatibu majanihi, dan juga jadi elok akan capaiannya. Ibaratuhu syafiyah, gambaran buku ni insya-Allah dia mencukupi, wa syawadu kafiyah, dan juga penyaksian-penyaksian dia ataupun dalil-dalil dia adalah mencukupi. Fa'anim nazaru kafi, maka nikmatilah pandangan kamu kepada buku ni. Wakila, dan dikatakan dekat sini, zalika fadlullah yu'tihi man yasha, itu kelebihan Allah Taala beri pada siapa dia nak. Ini masa kalau kita lihat ada kelebihan daripada orang yang mengarang buku, memang itu dia kata itu kelebihan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada dia sendiri. Nak ceritakan bahawa kalau dia pandai pun sebab Allah Taala bagi. Kalau dia bijak pun Allah Taala yang susunkan untuk dia. Benda dia kata wa in ra'aita hafwata faqalli apa dia kata faqil tagal qalam, dan jika kau lihat akan kesilapan maka kecilkanlah akan pelampauan pena. Dia kata janganlah kau komen banyak, jangan kau cerca banyak sangat, jangan kecam. Fa inna dzalika min dawa'il karam, kerana perbuatan macam tu di antara perkara yang membawa kepada kemuliaan. Wa hasyaka an takuna mimman qila fihim, dan jauhilah engkau wahai membaca buku ni untuk terjadi di kalangan orang yang dikata tentang mereka. Fa in ra'au hafwatan taru biha faraha, dan jika mereka lihat akan kesilapan mereka terbang dengannya kegembiraan. Minni, terhadap aku. Wa ma alimu min salihin, wa ma alimu min salihin dafanu, dan apa mereka tahu daripada kebaikan mereka tanamkan. Ini perangai biasalah. Bila orang tu silap terus kita terus tak suka. Dia tengok keadaan jugalah. Dia balik pada asal pada tajuk ni, bila orang tu buat kerja dengan ikhlas, maka kita raikan dia. Tapi kalau dia memang buat kerja yang bukan kerana Allah Taala, dia kita kata benda tersebut tak eloklah. Tapi secara asasnya memang kalau anda kata manusia ni bila kita kata, dalam kelas pun sama, saya tengok yang separuh tu suka bila ustaz silap dia, ustaz silap. Okay. Dia seronok kan. Jadi kelakar ya. Jadi pada asasnya kalau ikut kepada kaedah yang sepatutnya, dia kata kalau lihat kesilapan tu janganlah engkau nikan dengan pena. Jangan kurangkanlah akan pelampauan pena tu.
So jangan jadi macam orang yang bila lihat akan kesalahan, mereka terbang dengan keadaan dengannya kegembiraan terhadapku. Dan apa mereka tahu daripada kebaikan, mereka tunggu tanam. Dia kata waqad samaitu syadzal urf. Okay, aku namakan buku ni Syadzal Urf fi Fanni Sarf. Aku namakan buku ni Syadzal Urf fi Fanni Sarf. Dalam ilmu saraf wallah dan Allah Ta'ala as'alu an yulbisahu thawbal qabul. Dan Allah Ta'ala aku minta agar dia pakaikan buku ni pakaian penerimaan. Maksudnya jadi buku ni orang terima. Wa an yanfa'a bihi, dan agar Allah Ta'ala memanfaatkan buku ni dengannya. Itu pada siapa yang baca. Innahu akramu mas'ul, dan Allah Ta'ala lah semulia-mulia yang diminta. Waqad ja'altuhu, dan aku telah jadikan buku ni murattaban ala muqaddimatin, disusun di atas satu muqaddimah, wa salasatu abwabin, dan 3 bab. Fal muqaddimatu fima la budda minhu fi, itu satu muqaddimah yang tak boleh kita lari daripadanya, satu. Dan 3 bab tu adalah al-bab wal babul awal fil fi'li, bab pertama pada fi'il. Kemudian wasani yang kedua fil ismi, pada isim. Wasalithu fi ahkami ta'ummuhuma, dan yang ketiga pada hukum-hukum yang meliputi kedua-dua fi'il dan isim. So, jadi dia macam saya katalah, buku ni agak-agak panggil apa, tersusun betul dalam cara untuk panggil apa, kita bahaskan satu persatu. Dalam buku yang ada satu kita pakai dulu, dia buku tu bagus, dia letakkan panggil apa, aturan sorof ni berdasar pada praktik dalam Al-Quran. Tapi problem dia, buku tersebut, kita ambil sekali tu, sorof tatbik tu, dia problem dia, buku tersebut dia campur adukkan, dia sekaligus dalam perbincangan bila kita nak bincangkan sorof ni, untuk isim atau fi'il dia gabung sekaligus. Jadi kita bimbang dekat situ, kita dapat nak faham sebenarnya bila kita kenal satu-satu ni lebih baik. Kenal satu-satu lebih baik. Jadi cara yang sekarang ni insya-Allah kita akan mulakan dengan fi'il dulu, kemudian baru isim, mana apa pecahan-pecahan untuk sorof dalam fi'il, kemudian sorof dalam isim, dan sorof dalam apa hukum-hukum yang melangkumi kedua-duanya. Yang kita bincang sudut dia pada sorof saja. Kita akan masuk ke yang lain. Baik. Okey. Okey. Muqaddimah. So muqaddimah ni boleh start soalan ni. Kalau ada tak faham, soal je. Saya buka chat. Untuk ni tengok. Kat sini masalah chat tak keluar. Mana tak chat? Dia tak ada. Bahagian chat tu dia tak keluar. Kecuali saya kena tutup buku, baru buka chat. Okey, kalau ada kata ada soalan, tanya Okey, baik. Muqaddimah pendahuluan. As-sarfu sorof. As-sarfu sorof, ilmu kita nak belajar ni. Wa yuqal lahu tasrif, dan dinamakan juga sebagai tasrif. Mana bila kita belajar sorof ni, kadang-kadang lebih kenal sebagai tasrif. Mana disebut tasrif fi'il madhi, tasrif fi'il mudhari', tasrif tasrif istilahi. Jadi apa? Dipanggil tasrif. Yang ia wahwa lughatan, dan ia dari segi bahasa, at-taghyiru adalah pertukaran atau perubahan. Sorof atau tasrif dari segi bahasa ia bermaksud perubahan atau pertukaran. Wa minhu tasdiqur riyah, daripadanya dibenarkan akan sebutan tentang tasrif riyah, perubahan akan angin. Macam dalam surah apa? Contoh dalam surah dalam surah Al-Jathiyah contohnya. Surah Al-Jathiyah pun boleh. Kalau surah apa? Surah Al-Baqarah pun ada. Al-Baqarah ayat 164. Nak saya buka. Al-Baqarah. Dia ada sebutan tentang apa? Perubahan angin. Ini antara apa yang Allah jadikan sebagai dalil kekuasaan dia. Tengok. Ini siapa nanti ada ni. Okey. Surah Al-Baqarah ayat 164. Okey. Nanti. Ni ayat ni. Lain tak ada. Ada di bawah ni. Okey.
Allah Ta'ala firman dalam Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 164. Allah Ta'ala nyatakan inna fi khalqis samawati, sesungguhnya pada penciptaan seluruh langit dan juga bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan perbezaan malam dan juga siang, wal fulkil lati tajri fil bahri bima yanfa'un nas, dan kapal yang mengalir, yang berlayar di lautan dengan apa yang bermanfaat untuk manusia. Pada benda tu, wa ma anzala, dan juga pada apa Allah turunkan minas sama, daripada langit, mimma'in, daripada air, fa ahya bihil arda ba'da mautiha, Allah Ta'ala hidupkan dengannya bumi setelah mana ia mati. Wa batsa fiha min kulli dabbah, Allah Ta'ala serakkan atau sebarkan padanya daripada segala binatang-binatang yang melata. Wa tasrifir riyah, ini ayat yang kita nak tadi. Itu dalam peredaran angin, perubahan angin. Kan angin kan ikut musim. Perubahan angin, wassahabil musakhkhari, dan demikian juga pada awan yang diperjalankan, dipergerakkan, bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. La ayatil liqaumi ya'qilun, benar-benar ada tanda untuk kaum yang berakal. Maksud kalimah wa tasrif riyah ni, ini maksudkan dalam buku kita. Itu salah cetakan pun. Kalau dia tasdik, mana tasdik tasrif. Ini masalah. Boleh start baca buku dah silap. Okey. Ini cetakan, biasa masalah cetakan je. Okey. Wa min tu tasrifur riyah, itu ayat taghyiruha. Tasrifur riyah maksud dia taghyiruha, perubahannya. Okey, maksud dia saraf dari segi bahasa, maksud dia adalah perubahan. Dalam Quran Karim Allah Taala gunakan tasrifur riyah, perubahan angin, mana berubah daripada arah A ke arah B. Daripada macam kita ada timur laut, angin barat daya kan. Macam tu. Itu dari segi masalah bahasa. Kalimah saraf, maksud dia adalah taghyir ataupun tasrif. Wastilahan dari segi bahasa pula, daripada penggunaan, istilah maksud dia usage. Maksud dia kalau segi masalah ilmu yang kita belajar ni, istilah yang digunakan saraf ni adalah bil ma'nal amali, dengan makna yang amali, makna praktik. Dengan maksud praktikal, tahwilul aslil wahid, pengubahan, pengubahan al-aslil wahidi, asal yang satu, ila amsilatil mukhtalifah, kepada contoh-contoh yang berbagai. Pengubahan asal yang satu kepada contoh-contoh yang berbagai, misal-misal yang bermacam. Okay, kenapa perubahan itu dibuat? Lima'anin maksudatin, kerana pengertian yang dikehendaki, yang dimaksudkan. Mana kita cuba nak sampaikan maksud, kita perlu ubah kalimah tu daripada sekian jadi sekian, sekian jadi sekian. La tahsulu illa biha, yang takkan terhasil makna tersebut yang kita nak sampaikan kecuali dengan perubahan berkenaan. Contoh, kita contoh jadi maksud dia perubahan asal yang satu, macam kataba, kan? Kepada contoh yang banyak macam katibun, maktubun dan sebagainya, kitab. Kerana perubahan tu kepada contoh yang bermacam-macam kerana pengertian yang dikehendaki yang takkan terhasil kecuali dengan perubahan tersebut. Okay. Contoh kaismai fa'ili wal maf'uli, seperti dua nama, dua isim fa'il dan juga maf'ul. Isim fa'il, isim maf'ul. Contoh macam katib. Takkan kita boleh sebut katabah jadi katib kecuali kita kena ubahlah. Atau isim maf'ul, maktub. Maktub. Kan? Tertulis. So jadi daripada contoh tu nama tadi. Wa ismu tafdil atau isim tafdil, contoh macam akrama. Akrama akrama. Arhama. Asal dia rahimun arham. Kita kena tambah. Kena ubah dia punya baris, kena tambah huruf, ubah baris untuk dapatkan nama isim tafdil. Faham Isim tafdil. Isim tafdil ni isim superlatif. Macam contoh macam apa? Bila kabirun akbar. Kabirun akbar. Saghirun asghar. Saghirun asghar. Hasanun itu ahsan. Ahsan. Semua tu dia superlatif. Qawiyun aqwa. So kita kena tukar baris dia. Yang sepatut baris macam qawiyun, qaf tu jadi mati. Tambah sebelum dia hamzah. So untuk wujud isim tafdil. Demikian juga watasniyati wal jam', penduaan nama
mendualkan nama dan juga mempluralkan nama. Kita jadikan dia dual atau plural. Contoh macam Muhammadun. Terus bila kita nak dualkan, kita kata Muhammadani. Muhammadani. Atau kita nak ramai banyakkan dia Muhammaduna. Muhammaduna. Atau Muslimun, Muslimani, Muslimuna. So benda tersebut dipanggil sorof. Ila ghairi dzalika, kepada selain itu. Okey. Maksudnya daripada segi praktik, istilah sorof tu kita ubah asal yang satu kepada contoh-contoh yang banyak kerana makna yang kita kendaki yang takkan terhasil kecuali dengan apa contoh tadi. Okey. Kalau sorof pula sorof wabil makna ilmi, kalau kita maknakan penggunaan ilmiah, nama ilmu, sorof tu dengan nama ilmu, kata wabil makna ilmi dengan pengertian ilmu pula. Ilmu sorof ni adalah satu ilmu biusulin, tentang usul-usul atau asal-asal, yu'rafu biha, yang diketahui. Usul tu maksudnya kaedah. Ilmu tentang kaedah-kaedah, asas-asas yang diketahui biha dengannya, ahwalu abnatil kalimati, keadaan-keadaan binaan kalimah, keadaan-keadaan binaan kalimah, allati laysat bi'irabin wala bina, yang ia bukannya binaan kalimah tu, yang bukan dia i'rab, ujung akhir kalimah tu bukan ujung tentang apa, dun ke din ke dan ke, bukan Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin, bukan alhamdu ke alhamda ke alhamdi, bukan, itu kan bincang kita. Wala bina, dan juga bukan yang kekal. Bina tu kekal. Contoh macam bila kita kata apa, kalimah yang tertentu, isim yang mabni. Contoh macam hum. Kalimah hum atau huwa, dhamir atau alladhi, ini semua dipanggil sebagai isim yang mabni. So ini pun tak bincang. Jadi kita ilmu yang membincangkan tentang asal-asal yang dikenali dengannya, keadaan-keadaan binaan kalimah. Mana kalimah tu terbentuk macam dia jadi macam tu. Macam Muhammadun. Datang mana kalimah Muhammadun? Sebab kalimah asal dia atau kalimah huruf yang asal dia adalah hamidah, puji. So Muhammadun datang mana? So dekat situ kita kata ilmu sorof ni ilmu mengenal yang dikenali dengannya keadaan-keadaan binaan kalimah. Yang bukan binaan tu kita maksudkan hujung kalimah, bukan juga apa, kekal ni kalimah. Bina tu kekal. Bina tu adalah kekal. Maksudnya kalimah kekal tu macam itulah apa, isim apa? Isim isyarat. Hadza, hadhihi. Itu kekal, dia mabni. Dia isim tapi dia mabni. So kita bincang tu. Okey. So, okey, ilmu sorof ni apa perbincangan kita? Kita dah tahu dia ilmu berkenaan dengan kita nak ubah kalimah daripada satu kepada contoh yang banyak untuk kerana makna kita kehendaki yang takkan terhasil kecuali dengan contoh tersebut, ataupun dia tentang ilmu tentang usul atau kaedah yang diketahui dengannya keadaan-keadaan binaan kalimah. Okay. So, jadi apa tajuk dia? Okay. Wa maudu'u, dan tajuk dia, tajuk ilmu sorof ni adalah al-alfazul arabiyatu, lafaz-lafaz bahasa Arab. Lafaz-lafaz bahasa Arab min haitsu tilkal ahwal, dari sudut keadaan-keadaan berkenaan. Apa keadaan? Biasa dikata kita nak tahu keadaan-keadaan binaan kalimah. So apa keadaan yang dimaksudkan tu? Lafaz bahasa Arab ni yang kita sibuk nak kaji ni, apa keadaan yang dimaksudkan? Dia kata kasihati, seperti sihat. Maksud sihat ni dia tak ada huruf alif atau waw atau ya pada asal binaan dia. Asal binaan huruf tadi contoh macam qala. Asal dia adalah qawala. Kita tak nak gitu. Kita nak faham sihat ni macam katabah. Macam alima. Macam qara'a. Ini semua sihat. Dipanggil sebagai sihat. Okay? Maksud dia tajuk kita bincangkan lafaz-lafaz bahasa Arab dari sudut kalimah berkenaan apa keadaan-keadaan tadi, sama ada dia sihat atau i'lal sakit. Sakit tu bila ada alif atau waw atau ya sebagai asal kalimah dia. Okey. Wal asalatu waz ziyadah, dan juga asal dan tambahan. Keadaan bahasa Arab, kalimah Arab tadi sama ada dia asal atau tambahan. Wa nahwiha, dan selainnya. Wa nahwiha, dan selainnya. Dan tajuk lafaz bahasa Arab tadi kita sebut bentuk luas kan. Kat sini dia kecilkan skop.
Dia kata wa yahtassu, dan dia akan dikhususkan perbincangan tentang lafaz bahasa Arab tu adalah dengan bil asma al mutamakkinah, dengan nama-nama yang tetap, nama yang tetap, yang jelas lah, bukan nama yang apa macam tadi lah kita sebut, macam bukan nama bukan isim syarat, bukan isim domir, tapi nama mutamakkinah. Wal af'al mutasarrifah, demikian juga dengan fi'il-fi'il yang boleh tasrif. So fi'il tak boleh tasrif, tak boleh buat macam bi'sa seburuk-buruk, nikmah, dia fi'il tapi tak boleh tasrifkan. So kita bincang itu, kita bincang yang boleh tasrif je. Nama yang mutamakkinah yang bukan isim domir, bukan isim isyarat, bukan isim isim mausul, bukan, ataupun bukan isim istifham. Sebab nama-nama macam tu dia panggil bukan nama mutamakkinah. Nama mutamakkinah ni adalah nama-nama yang contoh macam Muhammadun, Nafizatun, kan, Muslimun. Ini yang kita kata nama-nama yang berketetapan, yang kita boleh ada perkembangan dia, boleh kita rujuk asal dia. Demikian juga fi'il-fi'il yang boleh tasrif. Fi'il tasrif macam kata baik tubuh. Okey. Tapi kalau dia kata macam contoh macam tadi, macam kita sebut fi'il yang tak boleh tasrif macam bi'sa nikmah. Itu tak boleh tasrif. Bi'sa nikmah dia fi'il tapi tak boleh tasrif. Okey. Wa ma warada min tasniyati ba'dil asma'i al-mausulah, dan apa yang datang daripada penduaan pada sebahagian nama-nama yang mausul. So, kalau itu yang pada asal tapi pada apa yang contoh isim mausul. Isim mausul ni yang macam allazi tu kan, bila dia dua, allazani atau allazaini, dia akan masuk, ada tasrif dia. Wa asma' isyarat, nama isyarat macam hadza, hadzani ketika dua. Wa jam'uha, dan juga jamak dia. Wa taskhiruha, dan juga pengecilan dia. Kita jamakkan dia pun sama juga, dia akan jadi. Macam kita jamakkan benda tersebut, dia akan ada tasrif. Okey. Wa taskhiruha, dan juga pengecilan dia. Pengecilan nama tersebut. Okey. Fasuwariyun la hakiki. Maka ia adalah bentuk rupa, bukan hakikat. Hakikatnya dia tetap mabni lah, kalau kita kata pada nama-nama yang pada nama-nama yang macam tu, penduaan tu, dia boleh dikatakan perubahan tersebut adalah bentuk rupa saja. Dia serupa macam isim yang mutasarrif. Daripada hakikatnya dia adalah mabni. Dia adalah kekal. Baik, siapakah yang mula letakkan ilmu saraf ni? Bila kita belajar ilmu, mesti ada yang letakkan. Ada yang mula-mula usulkan. Maksudnya sini, kalau ikut pada orang Arab, pada zaman dahulu, orang tak ada masalah tentang penyusunan ilmu tadi. Pasal orang cakap Arab secara natural. Secara naturally, memang bahasa Arab tu bahasa orang. So, tak perlu macam kita lah orang Melayu. Perlu cakap bahasa Melayu sejak kecil. Tak perlu kamus. Cuma bila kita nak masuk peperiksaan, exam dan sebagainya, maka ada peraturan lah kat situ, macam kata sendi, kata-kata imbuhan dan sebagainya, perlu bertepatan seperti yang diaturkan. Ini tidak semua cakap suka hati, jadi bahasa pasar lah pula, bahasa mengarut. Dia mengarut mengarut. Jadi dengan sebab itu ada peraturan. Cuma ala kuliah, kalau kita kata macam orang Arab, macam tu juga, dari segi asalnya, mereka cakap Arab tanpa perlukan kepada kamus, tanpa perlu kepada kaedah. Memang dia orang cakap Arab naturally, tak ada perlu masalah. Tetapi bila orang Arab dah mula rosak lidah Arab asal mereka dengan percampuran dengan bukan Arab dan sebagainya, perkahwinan dengan bukan Arab, lalu timbul tajuk keperluan kepada kaedah. Jadi sebab itu dikatakan kaedah ni adalah berdasar kepada siapakah yang mula-mula letak kaedah atau susun kaedah berkenaan bahasa Arab ni. Sama ada kalau dalam grammar, dalam tajwid, dalam contoh macam tulisan Arab, semua sekali. Termasuk macam kat sini berkenaan dengan masalah saraf ni, ilmu saraf ni, siapa yang mula letakkan. Dia beriringan sekali dengan perkembangan masalah penulisan dalam bahasa Arab. Dikata yang meletakkan ilmu ni adalah Mu'adz bin Muslim Al-Harra. Dan dia ni kalau ikut kepada hidup dia mati pada tahun 187 Hijrah. Kalau ikut pada tu lewat dah sebenarnya. Kalau ikut pada zaman 187 tu, dia dah lepas daripada zaman Imam Syafi'i pun. Imam Syafi'i lahir tahun 150. So kalau ada yang kata dia letakkan, dia yang susun ataupun dia yang mengatur akan ilmu saraf, dikatakan Mu'adz bin Muslim Al-Harra.
Dia kata dia orang Kufah. Orang Kufah. Dia kata dia apa? Dikatakan yang menyusun lah, dia kata contohnya dia mengarang dalam tajuk ni. Tapi dari segi apa? Dari segi sebutan ya, tapi masalahnya daripada barang tak jumpa. Ni dikatakan. Okey, tapi okey nak fahamkan tentang apa Arak ni dikatakan. Jadi tapi dan dia ni Syiah. Dia zaman Kufah kan. Tapi ada kata dia. Cuma apa kepastian apa buku tak ada. Muaz bin Muslim Al-Harra Al-Harra. Dan itu ada kata dia. Tapi wakilah dan dikatakan juga dikatakan Sayyidina Ali karamallahu wajh. Ada kata apa Ali bin Abi Talib dialah yang letakkan asas ilmu ni. Dia macam kes masalah apa masalah ilmu tentang grammar lah. Grammar bahasa Arab yang dikatakan Abu Aswad Ad-Du'ali pengikut Imam Ali bin Abi Talib. Memang ada orang kata dia Syiah. Tajuk dia ketika Ali hidup, orang tu dia sokong Syiah, sokong Ali. Kita gelar Syiah Ali. Kalau sokong Muawiyah, Syiah Muawiyah. Kalimah Syiah tu penyokong. So dia bukan jadi mazhab. Lepas Ali mati, Husain bin Ali bin Abi Talib mati, barulah timbul tajuk munculnya Syiah sebagai mazhab. Soal kuliah kita ada masalah nak terima kalau dia yang meletakkan. Bahkan bukan lagi dia syarat kalau dia kata diletakkan, kalau dia sesat pula kita kata apa kita dah tak terima ilmu dia tak. Ilmu dia bukan masalah berkenaan dengan tajuk peletakan hukum. Tapi ilmu dia adalah berkaitan dengan tajuk masalah kaedah bahasa. Okay. Jadi dia kata jadi yang kata ada kata Muaz bin Muslim Al-Harra ada kata Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib pun mungkin dengan perintah dia kepada ikut dia. Macam the case apa grammar dia Ali bin Abi Talib keluarkan arahan kepada Abu Aswad Ad-Du'ali untuk menulis ataupun meletakkan usul bagi masalah kaedah bahasa Arab. Sebab dia tengok ada orang baca apa bercakap bahasa Arab teruk sangat salah. Sebab bila salah dalam bahasa Arab akan bawa pada salah pada faham Quran. Sebab tu penting. Sebab tu ilmu saraf ni dia bergandingan sekali. Kalau kita salah faham, salah kalimah dia akan rosakkan maksud Quran. Wa masailuhu, okey, persoalan-persoalan ilmu saraf ni pula qadayahu allati tudhkaru fihi sarihan aw dhimnan. Persoalan-persoalan dia yang disebut dalam ilmu saraf ni secara terang-terangan ataupun secara kandungan. Secara terang-terang disebut atau secara kandungan. Contoh, nahwu contoh kullu wawin aw ya'in taharrakat wa fataha ma qablaha qulibat alifa. Setiap waw atau ya yang berbaris dan fathah sebelumnya dan fathah apa sebelumnya akan ditukar kepada alif. Contoh macam qala. Qala asal dia qa wa la. Qa wa la. Maka ditukarkan waw itu menjadi alif. Sebab sebelum dia baris atas. Ya, dia waw tu berbaris qa wa la, tapi sebelum dia berbaris atas, maka diubah waw tersebut menjadi alif. Ini contohlah. Ini terang-terangan perbahasan. Kenapa qala tu jadi qala? Apa asal qala? Macam mana boleh tukar waw tu jadi alif? Apa kaedah dia? Kat sini kita bincangkan, dia kata. Kita kata okay, itu yang contoh dia ini yang disebut secara terang-terangan. Mana waw atau ya yang berbaris, sedangkan baris atas apa sebelumnya akan ditukar menjadi alif. Ini terang-terangan. Wa dhimnan dan secara kandungan idza ijtama'atil waw wal ya wa sabaqat ihdahuma bis sukun qulibatil waw ya'an. Apa ya'an udrimat fil ya wa hakadha. Dia kata apabila berhimpun waw dan ya, waw dengan ya berhimpun, wa sabaqat ihdahuma bis sukun, dan mendahului salah satu di antara keduanya dengan mati. Macam inilah macam kita kata okey ya. Waw dengan ya. Itu contoh dia. Contoh dia jap. Ia syamtil waw wa ya. Bila berhimpun waw dengan ya. Waw dengan ya jadi dalam satu kalimah. Jap. Waro. Kan? Rawa. Rawa yarwi kan?
Rawa yarwi. Rawaya yarwi. Dia kata bila ya, dia kata waw dan ya, dia kata bila berhimpun waw dan ya dan mendahului salah satu keduanya dengan mati. Ditukarkan waw tu menjadi ya. Waw tu tukar jadi ya dan dimasukkan ke dalam ya. Dimasukkan ke dalam ya. Waw tu akan diidgham dalam ya. Akan diidgham ke dalam ya. Nanti contoh tu kita bagi. Kita bagi pasal kat sini kita nakkan kalimah yang saya tak ingat dia kalimah yang apa ni. Macam rawa waw hidup. Rawa waw hidup. Ada pilihan waw tu kan. Waw tu akan ditukar menjadi ya. Kalau salah satu hidup di ke depan ni dengan kalau yang apa dahului dengan sukun, maka dengan mati waw tu mati. Kan? Jala yajlu. Sekejap kan. Nanti kita ambil. Okay, tapi ala kuliah ini secara kandungan lah dia kata ditukarkan waw menjadi ya dan dimasukkan ke dalam ya dan demikianlah dia kata. Ini contoh dia kata bagaimana perbincangan apa yang disebut dalam sorof ni terang-terangan ataupun secara kandungan. Ini ada kaedah kita akan belajar nanti. Macam mana tukarkan huruf, macam mana kita gabungkan kalimah atau gabungkan huruf ataupun kita tukar huruf tu menjadi apa. Okey. Baik, apa hasil belajar ilmu sorof? Kata. Wa samaratuhu, dan hasil belajar ilmu sorof ni adalah saunul lisani anil khata'i fil mufradat. Menjaga lidah daripada kesalahan dalam kalimah-kalimah. Dalam apa? Kita nak panggil apa mufradat? Panggil apa? Mufradat ni words. Mufradat. Ada kalimah nak guna bahasa Inggeris, kita ingat. Okey. Maksud dia menjaga lidah daripada kesalahan dalam apa kalimah-kalimah, perkataan-perkataan. Demikian juga umra'atu qanunul lughati fil kitabati, serta menjaga peraturan atau undang-undang bahasa dalam penulisan. So, bila kita tulis, kita nak kata kalimah apa nak letakkan. Kalau anda kata kita cakap Arab yang tak betul, langgar semua, tak ada masalah lah. Macam ana kalam kathir. Anta kalam kathir. Salah, tak boleh cakap macam tu. Anta ilm kathir pun tak kena juga. Awak ilmu banyak. Anta kalam kathir. Anta cakap banyak. Ataupun anta ilm kathir. Tak betul. So, jadi dijaga lidah daripada kesilapan dalam perkataan yang kita gunakan. So, kita pakai perkataan apa untuk menjelaskan maksud yang kita nak. Serta menjaga peraturan bahasa dalam penulisan. Ada ke soalan? Vocabulary. Vocabulary. Jazakallah khairan. Terima kasih. Saya pun tak ingat tu, saya kata. Tak ingat. Lama tak mengajar. Lama tak mengajar sorok, dia lupa perkataan. Okay. Betul lah. Dia ada IQ dia lemah. Dan apa dalam cerita kelakar dia, waktu time PKP, seorang budak sekolah tu baik. Sebab dia jujur sangat. Bila wartawan tanya, cuti buat apa? Dia kata tengok cerita Korea, tidur. Jadi last sekali rosak ya, dia jujur lah. Tapi secara basic dia memang kalau kita ilmu ni akan lupa bila kita tinggalkan. Sebab tu belajar dan mengajar kan, macam yang pada datang kelas ni kan, kadang kata bila nak cepat faham, sampaikan ilmu ni kepada saudara mara kita, keluarga kita dan sebagainya. Sebarkan balik. Jadi kita akan boleh cepat faham. Bahkan percubaan kita nak memahami tu akan membantu kita untuk faham lebih. Sebab tu kenapa hasil belajar ilmu sorof ni adalah menjaga lidah daripada kesalahan dalam vocabulary, perkataan-perkataan yang kita ambil, serta menjaga peraturan atau undang-undang bahasa dalam penulisan. Bila kita tulis takkan salah kalimah apa kita pakai. Baik. Di mana diambil sebenarnya? Kalau kita kata disusun oleh orang tertentu, tapi di manakah diambil akan ilmu sorof ni? Wastimdaduhu, dan tempat kita keluarkan atau perolehi ilmu sorof ni adalah min kalamillahi ta'ala, daripada kalam Allah Ta'ala. Dari kalam Allah Ta'ala. Sebab kita tahu bahawa
Quran itu adalah bahasa Arab yang paling tinggi. Memang kadang-kadang syair dipakai. Tapi takkan mengatasi kalamullah. Sebab syair pula kita kena ada masalah. Kalau syair perlu pastikan syair tersebut termasuk daripada syair yang sahih dia punya sanad. Macam syair-syair yang disebut sebagai syair yang digantung di dinding-dinding Kaabah. Syair macam tu memang terjaga dia punya lafaz. Terpelihara. Tapi balik pada asal yang mula sekali kita ambil adalah kalam Allah. Kedua, kalam Rasul SAW. Kalam Rasul SAW. Tapi dalam kalam Rasul ni, di sisi ahli bahasa ada masalah sikit. Sebab pada mereka, bila dibenarkan untuk periwayatan hadis dengan makna, benda tu telah menjadikan masalah untuk originality kalimah tersebut. Tapi kita tahu bahawa macam ada para ulama seperti Muslim, dia kata wajib untuk diriwayatkan hadis tu dengan lafaz, tak boleh pakai makna. Jadi benda macam ni menyokong sikit lah. Cuma dari segi asalnya para sahabat Nabi SAW sendiri pun, macam pagi tadi kita sekali tashrik, Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bila dia cerita daripada Nabi SAW satu perkara, dia kata hakadha, dia ni macam itulah, ataupun hampir macam itulah sabda Nabi. Dia akan cakap macam tu. Sebab detail takut terlepas. Ada pilihan bahagian syair tadi dia limited, tak macam sabda Nabi. Sabda Nabi banyak sangat. Dan kita kata mungkin ada dalam perbualan Nabi seharian, banyak benda Nabi bualkan, maka tak dapat nak dikonfirmkan semua sekali. Ada pilihan jadi kita perolehi ilmu saraf ni daripada kalam Allah Ta'ala macam tadi. Gunaan tasrif tadi kita buka surah Al-Baqarah ayat 164. 164. Okey. Daripada kalam Allah Ta'ala wa kalam Rasulihi SAW, kalam Rasulihi SAW, kalam Rasulnya SAW, wa kalam Arab dan kalam Arab. Kalam Arab ni daripada syair lah, syair Arab. Baik. Apa hukum belajar ilmu saraf? Wa hukum syari'u fihi, dan hukum yang mensyariatkan untuk Allah Ta'ala, Tuhan, dalam ilmu saraf ni adalah al-wujubul kifai, wajib secara kifayah. Wajib kifai ni maksud dia kalau ada orang buat, lain tak payah. So at least dalam satu kampung, satu negeri, satu negara dan sebagainya, mesti ada seorang yang pandai ilmu saraf. Sebab dengan dia tahu, tak dapatlah dirujuk kalau ada kekeliruan dalam perkara tersebut. Sebab benda ni akan berkait dengan masalah saraf ni, dia akan berkait dengan tajuk masalah pengertian kalam Allah, pengertian kalam Rasul, yang ia adalah basic kepada tajuk agama. Kalau dikata kalam Allah, kalam Rasul tadi, kita panggil kita difahami dengan betul, nescaya dia akan apa? Dia akan merosakkan pemahaman dan sebenarnya merosakkan amalan. Sebab tu kenapa saraf ni penting. Saraf ni adalah penting. Okey. Jadi cuma penting tadi, kalau majoriti dalam masyarakat tadi bukan semua wajib tahu, tapi kalau ramai yang tahu lagi baik. Dan sebab tu dia makan wajib kifai, wujud secara kifayah. Baik. Dia kata wal abaniyatu jam'u bina. Dan binaan-binaan ni maksud dia adalah himpunan bagi bina. Abaniyah adalah jamak bagi, kata plural bagi bina. Wahia hayatul kalimatul malhuzatu. Dia adalah keadaan kalimah yang diperhatikan. Daripada sudut apa kita perhati kalimah tersebut? Min harakatin wa sukun. Daripada berbaris ataupun dia mati. Baris ke mati. Okey. Wa ada di huruf, dan diperhatikan binaan kalimah tu daripada binaan tu daripada segi bilangan huruf. 3 ke, 4 ke, 5 ke. Kemudian wa tartib, dan juga susunan huruf, susunan. Mana bilangan huruf dan juga susunan. Wal kalimah tu, dan kalimah pula adalah lafzun mufrad. Dia ada lafaz yang tunggal. Okey. Kalimah pula adalah lafaz yang tunggal. Wada'ahu al-wadi'u liyadulla ala ma'na. Diletakkan dia oleh yang meletakkan supaya menunjuk kepada satu makna. Cuma meletakkan tadi, asal peletakan adalah Allah Ta'ala, sebab ilham bagi seorang tu menuturkan kalimah tu bunyi macam mana. Bunyi A atau bunyi B. Bunyi cakap macam ni. Kita kata bagi sudut yang meletakkan, mula-mula sekali Allah Ta'ala. Tapi lepas tu manusia tu sendirilah, orang yang terlibat dengan ilmu tersebut, mereka adalah orang-orang yang kita panggil apa? Meletakkan. Contoh macam Melayu kita apa? Guna kalimah apa?
kereta. Dia tahu kan kalimah kereta. Sebut kereta, kita ada bayangan dalam kepala kita kereta. Dalam moden macam ni. Dalam dulu macam kad kan. Kad. Yang ada roda, kemudian mungkin roda ada 2 atau 4, kemudian depan dia terikat pada binatang dan tarik. Mungkin zaman dulu dia beri itu kereta. Zaman sekarang enjin dalam. Tak ada enjin luar. Maka tak nampak lah. Nampak kereta. Tapi basic dia sama. Cuma kalimah kereta siapa letakkan? So dengan sebab itu kalimah ni maksudnya lafaz yang tunggal yang diletakkan oleh orang yang meletakkan. Siapa yang mula create kalimah tersebut? Liyadulla ala makna supaya tunjuk pada satu pengertian. When you say kereta, dia kan masuk kuali. When you say kuali, dia tak masuk periuk. When you say periuk, dia tak masuk pintu. So basically, every kalimah tadi memang diletakkan dengan pengertian tersendiri. Bihaithu di mana, mata dzikra dzalikal lafzu, dengan keadaan di mana, bila disebut saja kalimat lafaz berkenaan, fuhima minhu dzalikal ma'na al-mawdu'. Huwa lahu. Difahami daripadanya makna yang diletakkan ia baginya. Apa makna yang diletakkan? Macam pintu. Sebut di pintu kita nampak. Sebut rumah kita nampak. Sebut Ali kita bayang orang. Sebut apa Ahmad kita bayang orang. Sebut pada apa khair kebaikan kita ada bayangan. So every time kalau lafaz tadi dilafaz pada dia, itulah maksudnya lafaz. So binaan kalimah tu maksudnya adalah struktur kalimah berkenaan. Baris dia, mati dia, bilangan huruf dia dan juga susunan huruf tersebut. Okay. Baik. Okay, sehingga sekarang ada soalan? Kita stop dulu. Oh, dalam buku tu Syadal Uruf. Sekejap saya share. Saya share. Mesti takkan ni ke? Nanti kalau saya tekan lain, saya betulkan balik. Saya bagi lain Saya kirim pada Salman. Salman. Okay. Dia kita start baca muka surat 48 Surat 48. Kita start baca muka surat 48. Dia dah kirim pada Salman Nanti insya-Allah Salman akan share balik. Syadal Uruf Syadal Uruf. Buku dalam pakai. Yang bagi itu pakai yang tu untuk hafalan sebenarnya. Yang YT photo state tu, buku tu akan ada sikit. Pasal saya akan ada sikit kita refer di situ. So, matan bina tu sebenarnya untuk hafalan. Matan bina yang kita photo state tu itu untuk hafalan sebenarnya. Yang kita nak pakai sekarang ni yang kita lebih kepada dia punya kaedah macam ada pertukaran tersebut. Sebab dulu yang batan bina yang kita baca tu itu untuk hafalan sebenarnya. Untuk hafalan. Tapi yang ini yang baru ni untuk lebih pada understanding. Kita akan ambil pengertian sebab dia pecahkan. Nanti saya bagi contoh sikit lah. Saya contoh sikit Macam dia ada pecahkan. Boleh belajar fi'il nanti. Cerita macam ni Bila sebut macam apa bahagian kalimah. Dia akan letak kalimah ni isim fi'il huruf. Dia terangkanlah. Kemudian dia akan khususkan contoh macam apa pada kali contoh macam bila ustaz masuk lebih pendek je, bab lebih pendek je. Mizan saraf. Okey. So dia letakkan apa benda ni macam boleh dimula dengan fi'il kan. Contoh tunjukkan. Macam dia kata bila sebut tentang fi'il dia kata sini macam bab pertama. Fi'il dan padanya ada beberapa pembahagian. So, dia akan sebut fi'il padanya beberapa pembahagian. So dia akan bincangkan pembahagian fi'il ni. So pembahagian pertama untuk fi'il terbagi pada madi, mudhari', amar. Ini pembahagian pertama. Dia terangkan satu persatu. Kemudian dia masuk pada contoh macam pembahagian kedua. Contoh pembahagian kedua dia bagi pada apa? Fi'il ni bagi pada yang sihat dan juga yang berillah. Berillah tu maksudnya ada huruf alif atau waw atau ya pada original huruf dia. Yang sahih yang tak ada. Itu dia terangkan. Yang ketiga dia masuk nanti dia lepas dia terangkan yang sahih yang sakit dia terangkan. Kemudian diterangkan pembahagian ketiga mujarrad atau ada ziyadah. Dia pecahkan pula. So pembagi saya seronok bila tengok buku ni pasal dia punya cara pembahagian tu. Dia mula pembahagian tu dia mulakan dengan apa pembahagian yang cukup baguslah.
Dan buku dia macam satu tajuk mungkin satu ni dan apa tak banyak, tak panjang. Satu tajuk habis. Satu tajuk habis. So hari ni kita ambil dulu mukadimah pendahuluan bagi perkara ni dan insya-Allah nanti kita akan masuk nanti pada pembahagian kalimah. So buku ni kita akan pakai. Ambil ni je. Tak tunggu pada fotostat Yasin Taklim tu. Yang Taklim punya sebenarnya yang apa? Matan bina wal asas tu yang Yasin Taklim tu dia yang tu buku tersebut dia untuk hafalan jadi agak-agak ni sikit. Pembahagian yang saya nak cuba kedepankan ni yang lebih baik sikit daripada pembahagian tu. Maksudnya tu terus hafal sebenarnya. Dia kata 50 ada 50 bab kena hafal terus sepatutnya. Tak ada macam kat sini kita akan dapat lihat pecahan-pecahan tu. Mana kita bahagikan panggil pecahan. Yang pertama apa maksudnya bila kita belajar fi'il ni apa pecahan-pecahan fi'il. Dia akan tunjuk satu persatu. Inti isim pun macam tu juga. Dia akan buat pecahan-pecahan dia. Jadi saya suka nak ambil buku ni sebagai buku rujukan kita yang buku pelajaran kita yang baru insya-Allah. Dan kalau ada cetakan yang lagi elok saya bagi tahu. Setakat ni saya jumpa yang ni dulu. Kalau ada cetakan lagi elok saya akan share dengan Salman dan Salman boleh share dengan yang lain. Okay. So hari ni kita berhenti sampai apa? Episod 50 Episod 50. Dan kita nanti insya-Allah kita akan masuk pada episod 51 pembahagian kalimah. Pembahagian kalimah. Okey, ada soalan lain? Wazan-wazan, yes. Sekarang guna buku baru ke? Boleh share PDF dah share pada Salman. Dah share pada Salman, Salman akan apa share balik pada yang lain. Saya baru share. Ya? Saya baru share dekat grup. Dah share dekat grup pula. Lupa. Dan grup saya ada kan. Sorry. Kalau tak saya share situ je. Saya share kat Salman apa kan. Mana saya dan itu Salman pun ada. So, jadi share ada dah share kat grup yang apa buku tersebut. Tentang uruf. Okey. Baik. Ada soalan lain. Wazan-wazan tu kena hafal sebenarnya. Cuma dalam yang ini kita akan ada lebih sistematik pecahan tersebut. Saya nampak macam tu. Pecahan yang kita akan belajar nanti ni lebih sistematik. Dan buku yang kita ambil buku bacaan tu kita akan guna sebagai praktis. Lepas kita dah belajar, kita praktis nanti cara untuk penggunaan kalimah tadi di mana sebagainya kita sambung balik baca buku. Yang Abu Hasan Ali An-Nadawi karang tu yang berkenaan Qiraatul Rasyidah. Memang nak tak nak memang kena ada bahan literature untuk kita aplikasikan apa kita belajar dalam surah. Macam kita belajar bahasa Inggeris lah, belajar he, she, it, we, they sebagainya. Tapi kalau tak praktikkan dalam penggunaan, dia tak guna juga. Dia akan sia-sia je. Okay, ada soalan lain? Dekat YouTube tak ada. Tak ada. Kat sini tak ada. Dalam kelas. Kelas ada soalan tak? InsyaAllah kita akan ni. Dan dalam buku tu kalau kita ada kalimah lain yang tak faham, tanya. Nanti saya terangkan. Dan siapa-siapa tak sempat nak kejar tadi, boleh buka video balik tengok apa yang kita bacakan tadi. Tu tak ada Tak ada soalan? Tak boleh tiba hari pertama terus campak semua banyak-banyak. Dia kan pening kepala. Lari kelas lagi. Hari tu dah lari dah. Lepas ni lari pula. Nanti kan lari kelas banyak kali. Asyik lari di kelas. Tak pernah pandai-pandai. Dah pasal kita macam kita kata bahan memang kita boleh tukar-tukar. Tajuk tetap sama, tapi bahan dia boleh kita perbanyakkan bahan bacaan atau bahan rujukan untuk ilmu sorof ni boleh kita baca banyak buku, tak menjadi masalah. Dia membantu kita untuk lebih faham sepatutnya. Macam orang belajar kitab tafsir lah. Kalau dia belajar satu kitab, kemudian dia belajar kitab lain, dia akan balik lagi banyak apa bahan literature yang dia baca ataupun bahan rujukan dia baca, dia akan makin faham. Sebab kenapa kena perbagaikan sumber. Itu tak ada masalah. Kena print dulu out buku dulu. Tak payahlah. Pakai PDF je. Atau print kat rumah lah. Kat Yasin Taklim kan sekarang ni kan datang kan tak ni sangat. Tak print lagi. Ni alternate week ke? Allah Alam. Saya tak tahu. Dia ikut pada pengurusan Yasin Taklim. Kadang-kadang macam berjalan, kadang-kadang macam tu. Macam sekarang ni macam kelas yang lain, dia tak ada alternate macam kelas tafsir kan. Dia setiap minggu dah ada. Demikian juga kelas apa? Tarikh Tashriq dan juga kelas
hadis. Saya tengok ikut jadual baru ni macam penuh, full. Ustaz. Kelas Ustaz Selang Seli. Bukan kat sini, tengok dalam grup. Kat Siti tengok masuk dalam grup. Siapa tak ada dalam grup, pergi minta dimasukkan dalam grup. Sebab tak ada dalam grup nanti, buku tu kita share dalam grup. Siapa-siapa yang tak dapat, pergi tanya orang yang dapat. Supaya share balik. Sebab benda tu, buku tu ada dalam bentuk PDF. 14 MB sahaja. 14 MB sahaja. Tapi tajuk kita belajar, bukan mula daripada muka surat pertama. Sebab muka surat awal buku tu dia ada bahagian apa yang dia terangkan berkenaan dengan cara ataupun kaedah yang digunakan oleh dia untuk untuk kumpulkan. Kita mula betul-betul belajar muka surat 47. 47 kita mula. Kita mula baca muka surat 47. Dan baru sampai kita baca sampai surat 50. So nanti kita masuk muka 51. Dia dua muka je. Satu lesson dan 2-3 muka sahaja. Tak banyak. So lebih lah. Sedangkan yang macam matan bina tu saya perhatikan bagus untuk hafalan. Tapi untuk hafalan ni masalahnya orang tak hafal. Kita bagi dah suruh hafal, tak hafal pun. So, jadi kita tukar taktik baru, buku yang lebih ringkas, yang lebih nak pakai. Baik. Okay, sedang print. Okay. Tapi kita muka surat 47 mula-mula kelas, mula kita baca 47. Daripada 1 sampai 40 tu, daripada muka 2 sampai 47 tu, 46 tu, itu tak ada kaitan dengan pengajian kita. Dia lebih kepada introduction berkenaan dengan orang yang buat panggil apa? Buat ni. Kelas ni internet betul. Kelas ni internet. Kelas yang tu lagi yang lain tak ada internet. Yang macam tadi yang itu ada penuh. Kelas ni yang internet lagi. Saya kuliah pelan-pelan. So baik. Wallahu alam. So kita berhenti sini. Nanti kita sambung kemudian. Okey. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.